2 bulan pertama jadi Perdana Menteri, Tun Dr. Mahathir rampas Guthrie. Pada 7 hari bulan September tahun 1981, kota London digemparkan dengan pengambilalihan mengejut syarikat perladangan Guthrie di London. Guthrie yang berusia lebih 100 tahun merupakan antara syarikat perladangan terbesar British, jatuh ke tangan pihak asing di dalam masa 4 jam sahaja. Apa yang lebih mengejutkan, syarikat tersebut jatuh ke tangan kerajaan Malaysia di bawah pimpinan Tun Mahathir Mohamad yang baru menjawat jawatan Perdana Menteri selama 2 bulan. Selepas Malaya merdeka pada tahun 1957, hampir 1 juta bangsa pendatang seperti China dan India diberi warga negara secara beransur-ansur. Sebagai balasannya, mereka bersetuju untuk menghormati hak istimewa bangsa Melayu, seperti mana di dalam perlembagaan. Setelah lebih 10 tahun merdeka, pegangan bangsa Melayu ke atas kekayaan bumi Malaya adalah tersangat kecil. Walaupun bangsa Melayu merupakan majoriti, bangsa ini memegang hanya 1.5% bahagian harta korporat, itu pun melalui syarikat kerajaan, berbanding bangsa Cina sebanyak 22.8%. Walaupun tidak lagi menjajah, bangsa Inggeris pula memegang lebih daripada 60% dari kekayaan negara ini. Pada masa yang sama, hampir separuh penduduk negara ini menjalani hidup di bawah paras kemiskinan. Bangsa Melayu yang sebahagian besarnya tinggal di kampung sebagai petani dan pesawah adalah bangsa paling ramai tinggal dalam kemiskinan. Ketidaksamarataan kekayaan dan sikap perkauman yang tebal menyebabkan beberapa insiden pergaduhan terjadi berulang-ulang di antara kaum pribumi yang miskin, bangsa Melayu, dengan kaum pendatang yang kaya, bangsa Cina. Ia berlaku di beberapa tempat seperti di Georgetown, Bangkok dan Bukit Mertajam, sehinggalah kemuncaknya pada tahun 1969 di Kuala Lumpur. Dalam keputusan pilihan raya tahun itu, parti-parti bangsa Cina dan parti Islam berjaya menafikan majoriti parlimen parti pemerintah, sekaligus menyebabkan bangsa Melayu risau akan kehilangan bukan sahaja kuasa ekonomi, malah kuasa politik mereka. Bangsa Cina pula meraihkan kemenangan mereka dengan berharap membawa penyapu dan melemparkan laungan provokatif dalam perarakan besar di Kampung Baru, Kuala Lumpur, satu kawasan penempatan yang dihuni oleh bangsa Melayu. Provokasi ini akhirnya mencetuskan insiden berdarah pada 13 Mei 1969 yang mengakibatkan ratusan mati dan darurat diisytiharkan. Mahathir Mohamad merupakan di antara pihak yang lantang menyalahkan kerajaan pada waktu itu. Beliau menganggap kerajaan terlalu memberi muka kepada kaum pendatang. Beliau mengkritik Perdana Menteri pertama dengan satu surat terbuka dengan berkata, sikap lembut Tunku Abdul Rahman menyebabkan bangsa Cina dan India membuat kurang ajar pada 13 Mei kepada orang Melayu. Kalau Tunku biasa diludah di muka, dimaki dan ditunjuk kemaluan, bolehlah Tunku faham perasaan bangsa Melayu ini. Kerana kritikan tersebut, beliau dipecat dari parti itu. Apabila Tun Abdul Razak menjadi Perdana Menteri yang kedua, beliau memperkenalkan satu dasar yang dipandang radikal, yang diberi nama Dasar Ekonomi Baru, DEB. Tujuannya, menghapuskan kemiskinan bangsa Melayu dan memastikan agar pegangan orang Melayu dalam kekayaan negara dapat mencapai 30% pada tahun 1990. Dasar ini bukan setakat membantu bangsa Melayu, tetapi juga boleh menghalang krisis perkauman terjadi lagi. Walaupun adanya dasar baru ini, pemilikan syarikat-syarikat Inggeris sebenarnya semakin bertambah. Guthrie sebagai contoh memiliki 175,000 ekar tanah pada tahun 1970 dan lebih 190,000 ekar tanah kelapa sawit, getah dan teh pada tahun 1981. Sekitar tahun 70-an juga, seorang hartawan biji timah berbangsa Cina dari Ipoh giat membeli tanah pertanian dari British.
sehingga beliau menjadi salah seorang pemegang tanah terbesar di negara ini. Ketika yang sama, syarikat-syarikat Inggeris melambat-lambatkan usaha kerjasama dengan kerajaan dengan mengadakan perjumpaan demi perjumpaan dengan wakil kerajaan tanpa sebarang resolusi. Guthrie juga menolak usaha kerajaan untuk penanaman semula getah untuk pekebun kecil Melayu. Selain itu, cadangan untuk menubuhkan kesatuan sekerja pula dianggap sebagai menyusahkan pihak Inggeris. Tetapi atas tekanan Bank Negara Malaysia, Guthrie akhirnya menubuhkan Guthrie Rupel, sebuah anak syarikat Guthrie yang diberi kurang 17% dari jumlah tanah Guthrie di Malaysia. Usaha kerajaan ini bertujuan agar warga tempatan dapat membeli sebahagian kecil tanah Guthrie melalui Bursa Saham Kuala Lumpur. Namun begitu, tembelang British akhirnya pecah apabila didapati kebanyakan tanah kepunyaan anak syarikat Guthrie itu adalah tanah yang buruk untuk pertanian dan lazimnya terletak di atas kawasan bukit. Pemerintah anti penjajah. Mahathir Mohamad diterima UMNO semula selepas 3 tahun dipecat. Akhirnya menjawat kerusi Perdana Menteri pada tahun 1981. Berbeza dari 3 Perdana Menteri sebelum ini, Mahathir Mohamad dirakamkan oleh ahli sejarah sebagai Perdana Menteri pertama yang tidak merokok, tidak minum minuman keras dan tidak meminati sukan golf. Dan jika pemegang jawatan sebelum beliau berketurunan diraja, berpendidikan Inggeris dan mengekalkan hubungan baik dengan Inggeris, Dr. Mahathir pula belajar di Universiti Malaya Singapura. Tiada kenalan berbangsa Inggeris dan terkenal dengan sikap anti penjajahnya. Sebelum menjadi Perdana Menteri lagi, beliau mengkritik dasar-dasar Inggeris yang membuka tanah Melayu seluas-luasnya kepada pendatang dari India dan China, sekaligus menyebabkan bangsa Melayu terpinggir. 2 tahun sebelum beliau menjadi Perdana Menteri, pihak Inggeris menarik semula subsidi pendidikan kepada pelajar Malaysia yang melanjutkan pelajaran di Britain. Ianya memberikan tamparan hebat kepada 17,000 pelajar Malaysia di negara itu, yang terbeban dengan yuran pengajian yang telah meningkat sebanyak 3 kali ganda. Malaysia juga pada waktu itu tidak mampu mengambil pelajar-pelajar ini kerana ia hanya memiliki 2 buah universiti sahaja. Mahathir, yang ketika itu merupakan Menteri Perdagangan, memberi amaran bahawa tindakan ini akan merugikan Britain kelak. Namun begitu, amaran beliau tidak diendahkan. Tidak lama kemudian, London menolak permohonan Malaysia agar syarikat penerbangan MAS diberi hak mendarat tambahan di lapangan terbang Heathrow. Tetapi pada masa yang sama, Inggeris telah mencabar kewibawaan kerajaan Malaysia apabila sebuah pesawat supersonik Concorde miliknya menceroboh ruang antarabangsa Subang dalam perjalanannya ke Singapura. Mahathir melihat ini sebagai sikap angkuh pihak Inggeris yang masih lagi memperlakukan Malaysia seperti tanah jajahannya. Keangkuhan British bukan sahaja disedari oleh Dr. Mahathir dan ahli-ahli politik Melayu, tetapi turut disedari oleh penjawat awam seperti pengerusi PNB, Dato' Ismail Ali. Secara kebetulan abang ipar kepada Mahathir ini merupakan bekas Gubernur Bank Negara yang terlibat dalam memaksa Guthrie menubuhkan Guthrie Rupel. Beliau juga adalah antara tokoh utama yang menubuhkan PNB, satu badan yang ditugaskan khas bagi menjayakan DEB. Sewaktu menjawat jawatan Gubernur Bank Negara lagi, beliau menunjukkan sikap tidak mesra kepada Inggeris. Mark Jen, iaitu pengurusi Guthrie ketika itu berkata, setiap kali mesyuarat diadakan, beliau dan pengarah urusan Guthrie, Eric Griffith Jones, hampir pasti akan diberi arahan oleh Ismail Ali untuk menunggu di luar pejabatnya selama setengah jam. Sewaktu Ismail menjadi gubernur juga, beliau mengarahkan wang negara yang disimpan di institusi kewangan Inggeris supaya dipindahkan ke bank tempatan. Institusi kewangan asing tidak lagi diberi peluang membuka cawangan di Malaysia. Seperti Mahathir, beliau juga tidak berpuas hati dengan orang Inggeris kerana sungguh pun PNB memiliki 25% saham Guthrie.
tiada wakil PNB yang dirujuk dalam mesyuarat untuk menentukan hala 7 syarikat. Ini termasuk keputusan Guthrie menjual beberapa kepentingan kepada syarikat MPH, sebuah syarikat koperasi milik hartawan-hartawan Cina di Malaysia pada awal 1981. Mahathir mula melibatkan diri apabila syarikat yang dimiliki hartawan Cina ini dalam percubaan membeli bank UMBC, iaitu salah satu bank terbesar negara ketika itu. Agar ia tidak didominasi bangsa Cina, Dr. Mahathir memastikan PERNAS dan Petronas juga memiliki kepentingan dalam UMBC. Kedua-dua mereka berpendapat bahawa jika pengambilalihan demi pengambilalihan oleh syarikat Cina ini diteruskan, bangsa Cina semakin hampir menggantikan bangsa Inggeris mendominasi ekonomi negara ini. Atas sebab ini, Ismail membuat keputusan nekat, Guthrie mesti diambil alih secepat mungkin. Setahun sebelum menjadi Perdana Menteri, Dr. Mahathir yang merupakan Menteri Perdagangan dan Tengku Razali Hamzah yang menjawat jawatan Menteri Kewangan Negara telah dimaklumkan oleh Ismail Ali, yang beliau merancang untuk mengejutkan Inggeris dengan pengambilalihan syarikat mereka. 4 bulan sebelum serangan, pasukan di PNB yang diterajui oleh pengurus pelaburan bernama Khalid Ibrahim diberi tugas khas untuk meneliti dan merangka strategi bagi memastikan semua berjalan lancar. Khalid yang pernah bekerja di Barings London, iaitu syarikat yang menjadi penasihat kewangan Guthrie, bersama pakar-pakar pelaburan PNB dan penasihat dari Bank Saudagar A&M Rothschild and Sons Limited, diarahkan untuk mengkaji secara rahsia sama ada Guthrie boleh diambil alih atau tidak. Jika positif, mereka diarahkan merangka strategi terperinci bagaimana ianya boleh dibuat. Hasil dari penelitian mereka, kumpulan ini mendapati ada kelemahan dalam Akta Bursa Saham London yang boleh dieksploitasi. Dengan berbekalkan maklumat penting ini, satu serang hendak ekonomi untuk mengambil alih Guthrie boleh dilaksanakan. Syaratnya, ianya mesti dibuat sepantas dan serahsia mungkin sehingga Inggeris tidak sempat melakukan tindak balas untuk menyelamatkan keadaan. Dengan persetujuan Dr. Mahathir, modal pengambilalihan sebanyak 282 juta pound diambil dari 3 punca, Petronas, PERNAS dan menerusi satu skim amanah saham baru yang ditawarkan kepada bangsa Melayu 4 bulan sebelum serangan. Skim ini dinamakan sebagai Amanah Saham Nasional (ASN). Untuk memastikan Inggeris tidak menyedari yang kerajaan Malaysia berada di belakang pengambil alihan ini, Khalid diarahkan oleh Rothschild untuk membuka akaun di Bank Switzerland untuk tujuan pembayaran saham nanti. Mengapa Guthrie menjadi sasaran? Selain dimiliki pelabur Inggeris, saham-saham Guthrie pada ketika itu dipegang oleh beberapa syarikat bukan Inggeris yang mesra kepada PNB. Antara syarikat tersebut adalah Genting, Bank Simpanan Nasional, Kuwait Investment Office dan OCBC. Dengan pegangan yang ada sebanyak 25%, PNB hanya memerlukan 15% saham sahaja lagi bagi menjadikan keseluruhan pegangannya sebanyak 40%, sekaligus menjadikannya sebagai pemegang saham utama Guthrie. Untuk ini, A&M Rothschild and Sons Limited diarahkan membeli saham Guthrie dari pelabur besar bagi pihak PNB. Rowan Pitman diarahkan menjadi broker bagi membeli saham Guthrie dari pelabur-pelabur kecil. Matlamat utamanya ialah agar sebahagian besar saham Guthrie di Malaysia dan di London dibeli serentak sebelum bursa dibuka dan ianya mesti dibeli tanpa disedari oleh pihak pengurusan Guthrie itu sendiri. Untuk memastikan kejayaan serangan rahsia ini, hanya sekumpulan kecil perancang sahaja yang terlibat secara langsung. Muhammad Desa Pachi, Ketua Eksekutif PNB ketika itu, juga tidak dimaklumkan secara terperinci bagaimana operasi ini akan dilaksanakan. Serangan subuh. Hari serangan akhirnya diputuskan pada 7 September 1981, pukul 9 pagi waktu London, 4 petang waktu Malaysia. Mengikut rancangan,
kesemua yang terlibat akan mendapatkan persetujuan penjual sebelum bursa dibuka. Apabila ia dibuka, PNB akan mengisytiharkan berita menggempakan ini dan menguruskan dokumentasinya sahaja, sekaligus memberi kejutan kepada Guthrie dan pemegang saham lain. Yang merumitkan adalah dalam memastikan pembelian ini dilakukan secara rahsia. Kerana jika ia terbongkar awal, harga saham Guthrie bakal melambung tinggi dan pengurusan Guthrie akan membuat serangan balas bagi menggagalkan operasi mengejut ini. Di Malaysia, Khalid yang diberi tugas menguruskan pembelian di sini optimis bahawa Bank Simpanan Nasional, Genting dan Kuil Investment akan menerima tawaran PNB kerana ketiga-tiganya dianggap sebagai mesra dengan PNB. Datuk Ismail pula bergegas ke Singapura pada hari itu untuk berjumpa dengan pengerusi OCBC. Rancangannya ialah untuk meyakinkan pihak OCBC menerima tawaran membeli saham Guthrie yang dipegang bank itu pada pukul 3.30 petang dan menghantar notis penerimaan pada pukul 3.45 petang. Di London, dua firma yang diupah PNB hanya menunggu lampu hijau dari Malaysia untuk membeli saham-saham Guthrie dari pelabur Inggeris pada pagi tersebut. Sewaktu di Singapura, Ismail dan pengerusi OCBC, Tan Chin Tuan berbincang mengenai pembelian saham Guthrie sewaktu makan tengah hari. Perbincangan yang memakan masa lama itu akhirnya berakhir dengan satu berita kurang enak. OCBC menolak tawaran PNB. Ismail menelefon Khalid dan memberitahu berita buruk tersebut. Tetapi oleh kerana Khalid telah berjaya membeli saham dari Kuwait, Bank Simpanan dan Genting, mereka tiada jalan lain kecuali meneruskan serangan. Di London, sebaik menerima lampu hijau, kedua-dua firma yang diupah PNB memulakan proses pembelian sepantas mungkin. Bank Saudagar Rothschilds berjaya memujuk sebuah syarikat amanah saham Inggeris yang memegang 17% dari Guthrie, menjual 11% saham Guthrie miliknya. Rowan Pittman yang ditugaskan membeli saham dari pelabur kecil berjaya mengumpulkan sasaran 5% saham dari orang Inggeris. Walaupun tanpa saham OCBC, dalam masa 4 jam, PNB berjaya memiliki 8 juta saham atau 50.1% dari keseluruhan syarikat tanpa disedari atau keizinan pihak pengurusan Guthrie. Lewat tengah hari waktu London, Guthrie jatuh ke dalam genggaman Malaysia. Pengerusi Guthrie hanya menyedari syarikatnya jatuh ke tangan Malaysia setelah mendengar berita itu di radio. Pengambilalihan secara mengejut dengan mengeksploitasi kelemahan sistem bursa London menyebabkan kerajaan British malu besar. Walaupun ada yang memujinya sebagai urus niaga licik, media London kebanyakannya berpandangan serangan ini sebagai nasionalisasi pintu belakang. Sebagai tindak balas, London kemudiannya bertindak meminda peraturan di Bursa Saham London bagi memastikan syarikat-syarikat lain milik British seperti Dunlop tidak jatuh dengan cara yang sama. Sebulan selepas itu, London dikejutkan lagi dengan pengumuman baru Dr. Mahathir. Mahathir mengumumkan Malaysia akan memboikot barangan dan perkhidmatan dengan British. Mahathir yang marah kerana spekulasi harga timah dunia di London yang mengakibatkan harga ekspor utama Malaysia jatuh mendadak, telah mengarahkan agar semua kontrak kerajaan kepada pihak British dibekukan. Tindakan Dr. Mahathir ini memberi kesan besar kepada kontrak semasa dan akan datang British berjumlah 1.25 bilion pound sterling yang sepatutnya diterima oleh British. Kontrak Dunlop untuk membekal tayar kepada kerajaan sejak 1963 lagi, kini diberi kepada sebuah syarikat Amerika Syarikat sehingga menyebabkan Dunlop terpaksa menjual kepentingan mereka kepada NPH. Dalam masa 3 bulan, saham-saham Guthrie perlahan-lahan dijual kepada PNB. Pada akhir tahun 1981, 100% milikan Guthrie berada di bawah pegangan anak tempatan. Ismail akhirnya mengambil alih pengurusan Guthrie dan memindahkan ibu pejabat operasi Guthrie dari London ke Kuala Lumpur. Ianya dilakukan sebagai tanda berakhirnya penguasaan Inggeris ke atas syarikat tersebut. Tidak lama selepas Dawn Raid,
Mahathir memboikot persidangan negara-negara Commonwealth, iaitu negara-negara bekas jajahan British. Menurutnya, mesyuarat itu hanya melebihkan kepentingan orang berkulit putih sahaja. Beliau juga mengumumkan dasar baru kerajaan, iaitu dasar pandang ke timur. Dengan dasar ini, cara kerja Inggeris akan digantikan dengan cara pengurusan dan kerja orang Jepun, Taiwan dan Korea. Hasil besar dari serangan. Operasi mengejut serangan subuh ke atas Guthrie dan dasar-dasar keras Dr. Mahathir memberi impak besar dalam masa yang cukup singkat. Syarikat-syarikat British di Malaysia yang sebelum ini bersikap acuh tidak acuh kepada arahan kerajaan Malaysia, kini aku membuka pintu rundingan. Tidak lama selepas itu, 3 syarikat perladangan besar British di Malaysia akhirnya tunduk menjual kepentingan mereka di Malaysia kepada PNB. Hasilnya, tanah milik Guthrie dan tanah-tanah lain milik Inggeris di Malaysia kini kembali ke tangan rakyat Malaysia. Secara ringkasnya, PNB, selaku wakil orang Melayu, kini muncul sebagai pemilik tanah ladang yang terbesar di dunia kerana tanah-tanah ladang di luar negara milik syarikat-syarikat Inggeris ini kini menjadi kepunyaan PNB sepenuhnya. Dan setelah PNB menjual aset Guthrie di luar Malaysia, keuntungan melebihi jumlah kos yang digunakan sewaktu operasi serangan subuh. Tambah Khalid lagi, kita sebenarnya mendapat Guthrie secara percuma.